Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya muliakan, terima kasih juga tadi kepada pengerusi. Yang saya muliakan pengarah CCRC Jelebu, Hajah Haslinda Jamaluddin, penolong pengarah, timbalan pengarah, kalau ada pegawai-pegawai, penolong-penolong pegawai, pembantu tadbir, seterusnya klien-klien CCRC Jelebu, moga-moga kita semua di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita semua ini merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya. Kita diberi satu perkara yang mana dengan perkara ini ataupun dengan nikmat ini kita selamat di dunia, kita selamat di akhirat. Dan jika kita ada benda ini, tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kita. Apa nikmat itu? Iman dan juga Islam. Kalau kita ada benda ni, maknanya Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, innallaha yu'tid dunya may yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada sesiapa yang dia suka dan kepada sesiapa yang dia tak suka. Maknanya dunia ini semua orang, yang Allah suka ke, yang Allah tak suka ke, Allah beri. Wala yu'til imana illa liman yuhib. Dan dia tidak akan memberi iman kecuali kepada siapa sahaja yang dia suka. Maknanya iman ini tidak akan diperolehi melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti sayang kepada dia. Jadi syukur kita kepada Allah di atas nikmat iman ini. Yang keduanya, kita juga bersyukur kepada Allah di atas nikmat dunia yang kita dapat. Banyak nikmat dunia ni. Antara benda yang besar yang kita kecapi sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan, semua sekali lah, benda yang paling besar sekali kita nikmati adalah nikmat aman. Aman tu apa? Aman lah, bangkit pagi tak ada siapa kacau kita, kan? Adalah orang kojut kita, kan? Tapi kita tak rasa terancam pun, tak adalah bangkit pagi ada askar Jepun tunggu depan pintu ke, kan? Tak ada, kan? Kita rasa aman, tak ada orang cari kita, nak pukul kita ke. Itu adalah nikmat yang besar. Syukur kita kepada Allah di atas nikmat itu, siapa pun kita. Seterusnya, nikmat dunia yang patutnya kita syukur juga kepada Allah adalah nikmat sehat badan. Sehat badan ni maknanya tak ada bonda-bonda sakit yang besar lah dekat kita. Kita boleh bangkit, kita boleh duduk, kita boleh baring, boleh berjalan, boleh lari sikit-sikit, tidur pun okey, makan pun sedap. Yang tu juga adalah nikmat yang besar. Dan nikmat yang ketiga yang patutnya kita syukuri, ada bonda nak makan. Saya datang tadi, saya lalu nampak ada orang potong-potong lah. Maksudnya sekejap lagi ada makan, tengah hari ada makan, malam ada makan. Ini juga nikmat yang bukan semua orang dalam dunia ni dapat. Kan? Kita kena fikir benda tu. Saudara-saudara kita yang berperang di Syria juga tak ada benda tu. Aman tak ada. Mungkin badan sihat, kan? Nombor 3, makan tak ada. Kita ada 3 ni. Ini juga di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Sesiapa yang bangkit pagi di kalangan kamu berasa aman di tempatnya, di rumahnya, mu'afan fi jasadih, badannya sihat, wa indahu qutu yaumih, dan hari itu dia ada bonda nak makan. 3 bonda yang saya sebut tadi. Apa tadi? Aman, sehat, ada bonda nak makan. Nabi kata apa? Siapa ada 3 bonda ni, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah telah dibentangkan nikmat dunia kepada.
Tuan-tuan, kalau kita fikir balik, betul apa Nabi cakap ni. Kalau kita ada benda macam-macam, rumah besar ke kereta, kalau 3 ni tak ada, tak rasa dunia ni, tak rasa. Tuan-tuan, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kebanyakan orang yang di sini merasa ketiga-tiga benda ni. Syukur kita. Seterusnya, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada hari ini di dalam sebuah majlis. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatilah semua pihak, sehinggalah majlis ini berlangsung. Daripada pagi tadi kan, susun orang ke, sapu ke, kan, beratur ke, jadi dah bersedia tadi. Doa pun saya dengar ni bagus baca, elok baca, kan. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas usaha ni, dan kita mohon Allah Ta'ala kurniakan pahala kepada semua, kepada semua kita hari ni. Kadang-kadang manusia ni dia buat satu usaha tapi tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Contohnya kita buat satu majlis, kan, kita buat satu majlis tapi majlis tu sebenar nak baling-baling kek je, kan, contohnya kita nak Allah suka ke benda tu? Tak ada. Tapi kedua-dua majlis yang suka-suka tadi, nak baling-baling kek, dengan majlis macam ni, kedua-dua perlukan usaha. Siap tompek, boleh makan, dua-dua perlukan usaha. Tapi satu Allah suka dan satu Allah tak suka. Yang tu, jadi jangan kita bazirkan tenaga kita, usaha kita ke arah benda yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis duit tapi tak ada nilai, tak ada pahala. Okey. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hari ni kita nak bincang sikit dengan ada masa yang sedikit ni, kita bincang berkenaan dengan tajuk hijrah dan juga kemerdekaan. Okay. Jadi sama juga macam mana nak buat majlis, hijrah dan kemerdekaan kedua-duanya memerlukan usaha yang teguh untuk dibuat. Hijrah perlukan usaha yang kuat, merdeka juga perlu usaha yang kuat. Okey. Jadi kita nak tahu dulu apa itu merdeka, kan? Merdeka tu apa? Merdeka itu adalah kita bebas daripada cengkaman orang, jajahan orang, kan? Ataupun daripada orang yang nak cuba kontrol kita. Itu maksud merdeka. Merdeka juga adalah tuntutan agama. Merdeka, agama suruh tak kita merdeka? Agama suruh kita merdeka. Kerana dengan merdeka itu kita dapat buat sesuatu itu dengan lebih baik. Agama ini datang juga sebenarnya, agama Islam datang untuk membebaskan kita daripada cengkaman, cengkaman agama-agama dahulu yang lebih mencengkam. Antara kata-kata Rib'i bin Amir, Rib'i bin Amir adalah salah seorang pejuang ataupun pahlawan di dalam Islam. Dia bertemu dengan panglima perang Parsi, nama dia Rustum. Rib'i bin Amir datang dengan jumpa jeneral perang ni. Dia cakap apa? Rustum tanya, wahai orang Arab, waktu tu orang Islam tak besar lagi, wahai orang Arab, buat apa kau datang ke Empire Parsi ni? Kau nak apa kat sini? Rustum kata, kami datang ibta'athana Allah utuskan kami linukhrija man syaa, untuk kita keluarkan sesiapa yang dia mahu, min ibadatil ibad, daripada menyembah sesama manusia, ila ibadatillahi wahdah, kepada menyembah Allah satu-satunya. Kalau agama Islam tak datang, kita bukan sahaja tak menyembah Allah, bahkan kita akan sembah sesama kita. Kita akan sembah. Siapa ada duit, kita sembah dia, kan, yang tu. Siapa ada jawatan, kita kejar, kita cari yang tu. Yang agama tidak mahu. Agama datang nak bebaskan manusia daripada benda tu. Wa min jawril adyan, daripada kekejaman agama-agama, ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya, daripada sempitnya dunia ni, daripada otak kita hanya apa kita nak makan, tua sok nak pencen apa, daripada otak kita yang sangat sempit. Kalau Islam tak datang, otak kita macam tu lah, pencen ni nak buat apa, kan, mati sok siapa nak uruskan. Ila si'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan fikir otak dunia kepada keluasan dunia dan akhirat.
Jadi otak kita bukan sekadar di dunia, kita bebas fikir sampai akhirat. Sedangkan akhirat lebih, walal akhiratu khairun wa abqa. Oh, dia yang lancar. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi tuan-tuan, merdeka juga adalah tuntutan. Jadi hari ini sebenarnya nak fokus kepada hijrah lah tuan-tuan. Hijrah. Jadi hijrah ni sebenarnya, bila orang sebut hijrah tu apa? Hijrah adalah, maksud asal dia apa? Pindah. Itu hijrah. Ataupun tinggalkan sesuatu. Itu maksud asal dia. Bila orang khabar hijrah, saya nak berhijrah lah, maksudnya dia nak pindah ataupun dia nak tinggalkan sesuatu. Dari segi istilah pula, pindah daripada suatu topik ke suatu topik untuk terus kekal di situ. Pindah daripada negeri A ke negeri B dengan tujuan untuk kekal di negeri B. Jadi kalau orang kata saya nak pindahlah ke ataupun saya nak hijrahlah ke Indonesia, oh ya ke? Tapi setahun je. Setahun kita tak panggil hijrah. Apatah lagi seminggu je. Seminggu tu kita panggil cuti Malaysia. Kita tak panggil hijrah. Di hijrah ni kita pindah untuk kita kekal di situ. Okey. Kita nak fokus kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okey. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah? Daripada Mekah ke Madinah. Ada yang nak jawab ke? Adakah sebab Nabi takut? Nabi takut ke? Takutlah apa ni, orang-orang Quraisy ni, dia orang ni kasar orang ni. Pindahlah. Macam tu ke? Tak. Tak. Nabi SAW, kalau you kata Nabi takut dengan orang Quraisy, Nabi tak tunggulah 13 tahun di Mekah tu. Lama Nabi tunggu 13 tahun. Kalau takut, tahun pertama jadi Nabi dah pindah dah. Apalah dia orang ni jahat, kasar, tak senonoh semua peminum arak semua ni, penzina, pindah. Tak, Nabi tunggu di tempat itu 13 tahun. Jadi Nabi pindah bukan sebab takut. Nabi SAW pindah setelah tidak ada lagi ruang untuk dia menyampaikan agama. Nabi pindah tu sebab tak ada ruang dah. Nak sampaikan Islam, nak beribadah pun dah tak ada ruang dah. Jadi sebab itu Nabi SAW pindah. Pindah daripada Mekah ke Madinah. Okey, jadi saya nak cerita sikitlah hari ni pasal hijrah. Mungkin tuan-tuan dah dengar tapi tak apalah, dongailah. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, okey, Aisyah cerita ni waktu nak cerita ketika nak berlakunya hijrah tu, dia cerita, aku tak ingat satu hari dia diriwayatkan, aku tak ingat suatu hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak datang ke rumah aku, melainkan dia mesti datang. Aku tak ingat satu hari, melainkan satu hari itu mesti dia akan datang rumah Abu Bakar, iaitu rumah bapa Aisyah lah, bapa dia. Melainkan Nabi mesti datang, sama ada pagi atau petang. Lalu dia cerita dalam ni, lalu apabila Allah Subhanahu wa taala izinkan orang Islam untuk berpindah ke Madinah, jadi orang Islam ni dah ready dah ni, dah kena tindas, dah lama kena tindas. Jadi bila Allah Taala izinkan sahaja, Nabi SAW suruh semua pindah ke Madinah. Okey, dah ready ni, kita pindah. Nabi suruh pindah. Jadi bila Nabi suruh pindah ni tuan-tuan, bukan nak pindah lah, tak. Nabi suruh adalah wajib pindah. Sebab awak dah tak boleh beramal dah di sini. Kalau awak buat amalan agama, awak kena pukul, kena. Jadi Nabi suruh pindah. Jadi bila pindah tu, semua orang wajib pindah. Lalu apabila dah sampai, Nabi dah izinkan tu, Abu Bakar dia minta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak aku hijrah? Lalu Nabi cakap dengan Abu Bakar, tunggu dulu. Nabi cakap, tunggu dulu, aku harap nanti Allah izinkan kita hijrah. Lalu apabila Abu Bakar dengar ni, Abu Bakar macam excited. Jadi aku boleh teman kau lah Rasulullah. Abu Bakar kata, Rasulullah kata, ya, kau akan jadi
teman aku. Lalu apabila Abu Bakar dengar perkara tu, Abu Bakar dah ready dah beli 2 ekor unta. Satu untuk dia, satu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Abu Bakar bagi tahu dia siapkan persiapan, lengkapkan unta tu, barang nak letak atas unta tu dia dah siapkan selama lebih kurang 4 bulan. 4 bulan sebelum dia berhijrah tu. Lama tu. Daripada Allah izinkan tu 4 bulan. Allah tak izinkan Nabi. Allah izinkan orang Islam pergi dulu. Nabi no lagi. 4 bulan Abu Bakar tunggu. Jadi Aisyah riwayat juga, dia kata dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Tirmizi, Nabi SAW bagi tahu dia berhijrah, dia keluar daripada rumah dia pada hari Isnin. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hari Isnin. Sebab Nabi bagi tahu pada hari Isnin Iqra diturunkan kepada aku, lalu aku menjadi rasul. Hari Isnin juga aku dilahirkan dan pada hari Isnin aku berhijrah. Jadi kita tahu Nabi keluar daripada rumah dia hari Isnin. Jadi para ulama sejarah, sejarawan ni cuba kaji. Hari Isnin Nabi keluar pada tahun tu adalah sekitar 26 Safar. Lancar tak bulan-bulan Islam ni? Muharram, Safar, lepas tu Rabiul Awal. Jadi Nabi keluar daripada rumah Safar, 26 Safar. 26 Safar tahun ke-13 Nabi diutuskan menjadi Rasul. Jadi hari Isnin tu dia nak keluar tu, tengah hari tu Aisyah kata dia nampak ada seorang lelaki daripada jauh, dia selubung kepala. Tak tahu siapa. Dah dokek sikit dia nampak, oh ini Rasulullah. Orang Arab ni tengah hari tak keluar berjalan. Sebab panas kan, panas mana? Panas sangat. Panas. Saya duduk Mesir dulu. Panas 40 lebih, 40 darjah. Kalau tengah hari tu 40 darjah. Jadi panas. Dia punya panas tu koring kan. Jadi memang waktu tu memang orang tak keluar. Jadi Aisyah kata tak ada orang yang keluar waktu ni, apatah lagi Rasulullah datang rumah orang waktu ni, melainkan mesti ada benda yang penting. Lalu betul apabila Nabi datang ke rumah dia, dia minta izin Abu Bakar untuk masuk. Lalu Abu Bakar izinkan Nabi masuk. Dan apabila Nabi masuk je ke rumah tu, Nabi bagi tahu semua yang ada dalam ni Abu Bakar keluarkan daripada rumah ni. Dia nak privacy dengan Abu Bakar. Siapa yang ada dalam rumah ni keluarkan. Lalu Abu Bakar kata yang ada dalam rumah ni 2 orang je, anak saya, iaitu Aisyah yang riwayatkan cerita ni dan juga Asma, kakak Aisyah radhiyallahu anha. Okey, lalu Rasulullah rasa okey tak apalah kalau 2 orang ni tak apa, dia bagi tahulah. Hari ini Allah Taala telah izinkan untuk aku berhijrah. Lalu Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah Allah juga izinkan untuk aku teman engkau? Dia tanya lagi, demi bapa dan ibuku, adakah Allah izinkan aku temankan kau wahai Rasulullah? Lalu Aisyah kata Rasulullah kata ya. Rasulullah kata ya, Allah izinkan. Lalu Abu Bakar menangis gembira. Aisyah kata, di riwayat cerita ni, dia kata, aku tak percaya seseorang itu boleh menangis kerana suka, melainkan setelah aku tengok Abu Bakar, bapa dia, menangis. Selama ni dia tak percaya ada ke orang boleh nangis sebab gembira kan? Dia tak percaya kan. Mungkin dia bangsa yang keras lah. Nangis ni bila sedih je, bila gembira tak nangis kan. Jadi dia tak percaya, melainkan hari tu dia percaya ada orang boleh nangis sebab terlalu gembira, iaitu bapaknya Abu Bakar. Lalu apabila Abu Bakar dapat berita dia boleh teman Rasulullah, dia bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada 2 ekor unta, seekor untuk engkau. Tapi Rasulullah kata, aku akan bayar harga seekor unta ni. Nabi tak nak dibagi-bagi macam tu. Aku beli ekor supaya unta itu jadi milik aku. Okey, bila dah kelang kabut semua tu, dia orang nak siap hari tu juga nak keluar. Asma radhiyallahu anha siapkan makanan Rasulullah dan juga bapaknya Abu Bakar. Dia siapkan bekas makanan, bekas, tapi tak ada bondo nak ikut.
kan. Lalu Asma ni akak kepada Aisyah, dia ambil tali pinggang dia ada satu tali yang ikat dia punya jubah tu. So dia ambil tali pinggang tu, dia koyak jadi dua. Satu ikat balik, satu lagi tu ikat makanan Rasulullah. Dan daripada situ Asma mendapat gelaran Zatun Nitaqain, pemilik dua tali pinggang. Satu ikat balik, satu lagi ikat. Yang ni gelaran Asma. Sebab apa dia digelar pemilik dua tali pinggang. Okey. Jadi apabila malam tu juga, lepas Rasulullah kata dia boleh berpindah tu, malam itu ada perkumpulan di Darun Nadwah. Di Darun Nadwah orang-orang Quraisy berkumpul. Kabilah-kabilah lah. Kabilah bukan orang Quraisy kalau kumpul semua ponoh lah jadi stadium lah kan. Jadi ketua-ketua kabilah itu berkumpul. Kabilah ni kumpul, ketua ni kumpul, ketua ni di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu macam parlimen lah. Nak buat keputusan, okey kita kumpul kat sini. Semua kabilah dipanggil kecuali Bani Hashim. Ketua-ketua kabilah semua dah kecuali kabilah Bani Hashim. Sebab apa? Sebab malam tu plan dia nak bunuh Rasulullah. Plan dia adalah nak buat sesuatu yang tak baik kepada Rasulullah. Jadi jangan panggil keluarga Bani Hashim ni, keluarga Nabi ni jangan panggil, kan? Sebab kita nak buat tak elok dekat dia punya kabilah. Itu tak dipanggil. Jadi Abu Lahab pun dalam perancangan nak buat tak elok ni, Abu Lahab pun tak dipanggil. Sebab Abu Lahab dari kalangan Bani Hashim juga. Okey. Satu lagi yang tak dipanggil adalah nama dia Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi juga tak dipanggil kerana Mut'im bin Adi jamin Rasulullah punya keselamatan di Mekah. Okey, jadi dua ni tak dipanggil. Jadi selain daripada tu, semua ketua kabilah berkumpul di Darun Nadwah. Dan dalam ada satu riwayat yang ni hadis dia dhaif sikit riwayat ni, tapi kita ambil, kita masukkan juga dalam sirah, iaitu ada seorang tua yang minta izin untuk masuk juga dalam pertemuan itu. Seorang tua, orang tanya, engkau siapa? Aku adalah ketua daripada kabilah di Najat. Najat ni macam utara Mekah tu sikit lah. Ibnu Abbas yang cerita benda ni, dia tafsirkan itu adalah syaitan. Syaitan yang menjelma macam ketua kabilah, dia nak join juga untuk menghancurkan Nabi SAW. Okay. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita pertemuan itu di dalam surah Al-Anfal. Allah kata, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika mana mereka itu, orang-orang kafir, merancang untuk buat benda tak baik, merancang tipu daya kepada kamu, ataupun mereka itu ingin memenjarakan kamu, atau membunuh kamu, atau mengeluarkan kamu daripada Mekah. Ingatlah, mereka merancang dan Allah juga merancang, dan Allah lah sebaik-baik perancang. Masya Allah tuan-tuan, lancar surah ni. Okey. Jadi apa yang Allah cerita itu adalah hasil perbincangan di dalam Darun Nadwah tu. Jadi ada satu cadangan, kita penjarakan Rasulullah. Kita bukan, dia tak panggil Rasulullah lah sebab dia orang ni jahat kan. Jadi kita penjarakan Muhammad ni. Lalu syaitan yang berlakon jadi atau menyerupai ketua kabilah ni, dia cakap jangan penjarakan. Kalau kau penjarakan, perkataan dia masih boleh sampai lagi kepada pengikut dia. Cara dia nak penjara macam mana? Kurung dia dekat rumah dia, duduk kat rumah, kepung. Tapi dia kata kalau macam tu pun perkataan dia masih boleh sampai, jadi bahaya. Lepas tu Allah kata liyusbituka, atau untuk penjarakan dia. Lepas tu ada cadangan pula, apa kata kita usir je Muhammad ni keluar? Kita usir dia keluar. Syaitan ni tadi dia kata kalau kau usir, dia akan datang balik, dan dia akan jadi musuh kau. Syaitan, bila syaitan kata macam tu, orang lain pun kata oh yelah jangan kan. Okey. Lepas tu ada satu cadangan, yang dalam kepala semua dah ada benda tu, tapi tak berani nak sebut. Lalu Abu Jahal bangkit, biar aku sebut benda yang korang tak berani nak sebut ni, iaitu
bunuh Nabi. Bunuh, kita bunuh je lah dia ni. Kita bunuh. Dia orang tak berani sebab apa tuan-tuan? Dulu tuan-tuan berhidup bukan macam ni, hidup seorang-seorang tak, kan? Kalau ada keluarga pun tak ramai. Dia orang kalau bunuh seorang, you bukan bunuh seorang, you sebenarnya cari pasal dengan satu kabilah. Jadi sebab tu orang tak berani, kan? Muhammad daripada Bani Hashim. Yang pertama Bani Hashim. Bani Hashim akan bangkit. Dan yang kedua, dia ucap pasal dengan nama yang saya sebut tadi, Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi jamin. Jadi you cari pasal dengan dua kabilah. Tapi Abu Jahal dia bijak, kan? Dia bijak nak buat jahat, dia bijak lah Abu Jahal, kan? Dia cakap apa? Kita bunuh dia dengan cara dia tak boleh nak gaduh dengan satu kabilah saja. Jadi kita hantar setiap kabilah ni seorang pembunuh. Dan bila bunuh tu, semua bunuh, jadi semua bersalah, kan? Jadi Bani Hashim ataupun Mut'im bin Adi tak boleh nak cari pasal, sebab takkan nak gaduh dengan semua orang. Jadi Abu Jahal ni bijak. Lalu syaitan yang ada dalam tu, dia kata hadza ra'yun sadid. Inilah pendapat yang paling betul. Ini yang paling betul sekali. Nampak syaitan sentiasa dalam kes apa sahaja isu yang besar terhadap manusia, syaitan sentiasa ada. Sentiasa ada. Okey. Lalu apabila benda tu dah dipersetujui di Darun Nadwah, malam tu juga dia orang nak hantar pembunuh-pembunuh ni, yang antara yang akan bunuh ni Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal sendiri, dia orang nak kepung. Jadi sebelum daripada tu Jibril dah turun bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kau kena hijrah juga malam ni. Lalu apabila Rasulullah dengar kata Jibril cakap macam tu, jadi malam tu dia minta Ali ni di bawah jagaan Rasulullah lah. Apabila bapa dia meninggal, Ali Nabi jaga. Jadi Ali minta Rasulullah minta Ali tidur di tempat dia, kan? Jadi apabila orang-orang yang nak bunuh ni tadi tinjau, kepung rumah dan tinjau, oh ada lagi. Okey, tak apa, kita boleh tunggu lah. Rupanya Nabi dah keluar dulu. Okey, Nabi keluar pergi mana? Okey, Madinah kat sini, Madinah kat sini. Mekah di bawah ni. Mekah ni Nabi asal Mekah. So kalau nak pergi Mekah, Nabi kena naik terus utara, jumpa Madinah. Tapi Nabi tak pergi situ. Nabi pergi mana? Selatan. Nabi pergi ke Gua Sur. Nabi menyorok di Gua Sur. Jadi orang yang cari, Nabi tak ada. Jadi dia akan pergi mana? Dia akan pergi utara, cari. Tapi sebenarnya Nabi berada di bawah. Jadi bila Nabi berada di Gua Sur tu, jadi sebelum Nabi keluar tu, Nabi keluar menuju ke Gua Sur tu, di hujung Mekah tu Nabi nampak kedai-kedai yang ada di Mekah lah, pasar lah, kan. Nabi kata, wahai Mekah, yang ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dia kata, wahai Mekah, engkau adalah bumi yang berkat, engkau adalah bumi yang paling aku sayang. Kalaulah tak kerana pendudukmu yang keluarkan aku, nescaya aku tak akan keluar. Nabi sedih tinggalkan Mekah dalam keadaan dia dihalau macam tu. Okey. Jadi Nabi SAW duduk di Gua Sur itu selama 3 hari. Tapi Nabi ada bagi tugas kepada 3 orang untuk melakukan tiga benda. Yang pertamanya dia bagi Abdullah bin Uraiqid. Tapi Abdullah bin Uraiqid ni Nabi akan jumpa di Gua Sur nanti. Yang ni siapa? Apa tugas dia? Tugas dia adalah menjadi penunjuk jalan Nabi. Penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid. Yang kedua tugasnya adalah kepada anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Apa tugas dia? Setiap hari bawa makanan ke Gua Sur. Dalam masa yang sama spy orang Mekah, apa dia orang punya perancangan, dia orang pergi mana, apa dia orang nak buat. Abdullah ni menjadi spy dan juga hantar makanan. Dan yang ketiga adalah Amir bin Fuhairah. Tugas dia simple dia. Mana sahaja yang jejak Nabi orang dulu nak cari macam mana, kita sekarang boleh cari pakai GPS ke CC kamera. Nak cari mana? CC kamera. Ni kat sini. Dulu nak cari macam mana? Tengok tapak kaki, kan. Jadi orang-orang yang biasa duduk kampung pun dia tahu, dia boleh tengok tapak kaki. Orang padang pasir lagi lah, kan, cekap benda ni. Dia nampak, okey, tapak kaki. Jadi tugas Amir bin Fuhairah adalah bawa kambing lalu dekat tempat yang Nabi lalu. So nampak macam tempat lalu tu kambing, kan. Kambing, oh ni bukan jejak unta.
kan, macam hilangkan kesan tapak kaki. Jadi Nabi bagi tugas ini kepada 3 orang. Lalu apabila Quraisy tak jumpa, sebab dia duk cari ke atas, kan, dia cari ke atas, nak cari ke atas, tak jumpa. Lalu dia upah seorang penjejak untuk jejak Nabi SAW. Ni pakar. Jadi orang tu jejak daripada rumah Abu Bakar, dia cari mana tapak kaki daripada rumah Abu Bakar, dia sampai ke gua Sur. Nabi memang dah sampai di gua Sur tu. Nabi menyorok, gua Sur tu sempit ke, 2 orang je boleh masuk, 2 orang je boleh masuk. Sampai orang Quraisy. Jadi ketika tu Abu Bakar cerita, dia bisik kepada Nabi. Jadi dia ni dah nampak depan pintu gua tu sendiri, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dah ada dah. Abu Bakar bisik kepada Nabi, kalau dia orang tunduk je, dia orang nampak kita. Cuma bila nak masuk tu, dia celah lubang. Kalau ada celah, ada lubang, dan nak masuk tu dia rendah sikit. Dia rendah sikit. Nak masuk ke tempat Nabi bersembunyi tu, dia kena tunduk sikit baru dia boleh masuk. Kalau Abu Jahal dan Umayyah tu tunduk sikit, nampak Nabi, sebab dia dekat dalam tu je. Lalu Abu Bakar bagi tahu Rasulullah, kalau dia orang tunduk ni memang nampak kita, habislah kita. Terkenal satu perkataan Nabi SAW. Nabi sebut kepada Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu sadisuhuma. Apa yang kau rasa 2 orang tu, sebenarnya Allah lah yang ketiga. Apa sahaja yang kau rasa 2 orang, akan ada sebenarnya Allah yang ketiga. 2 orang yang rasa takut, diancam agamanya, menyorok kerana dizalimi, jangan lupa Allah ada yang ketiga. Nabi sebut kepada Abu Bakar. Okey, jadi cerita ni lepas daripada tu dia orang hilang, dan Nabi selepas 3 hari Nabi keluar daripada Gua Sur, dikatakan dalam 28 Safar, Nabi keluar mengikut Abdullah bin Uraiqid ni. Dia pergi ke barat Mekah. Tadi kita ingat Mekah, Madinah, Gua Sur bawah tu sikit. Nabi daripada Gua Sur dia pergi ke barat, barat Mekah. Yang ni tempat tu tepi laut, yang dikenali sekarang ni dengan nama Jeddah. Nabi ikut situ, dan daripada Jeddah pergi ke Madinah. Jadi jalan ni orang tak boleh nak sangka lah Nabi lalu situ. Jadi ini juga strategi Nabi nak berhijrah. Okey, jadi sepanjang perjalanan tu ada tak peristiwa? Ada banyak peristiwa. Jadi saya selitkan satu peristiwa je lah. Banyak peristiwa, Nabi ada minta kambing lah dan sebagainya, tapi saya nak sebut satu peristiwa, iaitu peristiwa Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni, dia cerita balik peristiwa ni lepas dia masuk Islam. Ada orang bagi tahu dekat Suraqah ni, dia nampak ada 3 orang berjalan di padang pasir. Waktu ni Rasul dah dipanggil bounty, Rasulullah dah wanted lah, maksudnya siapa yang dapat bunuh Rasulullah dapat 100 ekor unta. Orang Mekah dah tak jumpa cari Nabi, orang Quraisy dah tak jumpa. Jadi dia letak, sesiapa yang dapat bawa bunuh Nabi, tangkap Nabi atau bunuh Nabi, dia dapat 100 ekor unta. Hari ni seekor unta berapa ribu? Tahu tak? Paling murah 7,000, 8,000 kan. Katakanlah 8,000 lah kan, seekor unta. Sebab lembu pun dah mahal, apatah lagi unta kan. Katakanlah 8,000, mungkin jadi 10,000. 8,000 kali 100, 800,000. Bunuh Nabi dapat 800,000. Banyak tu. Jadi Suraqah apabila dia dengar satu hari orang tu cerita, aku nampak 3 orang lah tadi. Yang tu kau Muhammad agak Suraqah pun kata, disebabkan dia cerita balik, dia kata disebabkan ketakmakan aku cuba nafikan orang tu. Aku kata bukan, itu bukan Rasulullah, itu bukan Muhammad tu. Itu orang tu tadi dia ada bagi tahu aku dia nak pergi majlis sekian-sekian. Lalu orang tu pun macam burak sampai dia dah lupa topik yang awal tadi. Burak. Lalu apabila dia orang dah lupa, dah hilang dah cerita yang awal tadi tentang 3 orang tadi tu, Suraqah pun minta diri, ambil kuda perang dia, pakai baju perang, siapkan senjata dia semua,
pecut, kejar 3 orang tu. Sebab dia nak makan seorang. Kan? 800,000 kan? Siapa tak nak? Kan? Dia kejar seorang. Okey. Lalu apabila sampai ni, Suraqah cerita, aku nampak ada 2 orang. Suraqah dia cerita balik lepas masuk Islam, dia kata waktu dia pecut tu dia nampak ada 2 ekor unta, 2 orang lah atas unta. Seorang ni kojap ke depan unta dia tu, lepas tu kadang-kadang dia perlahan, dia ke belakang pula, kojap ke depan, tak tentu arah, ke depan ke belakang. Siapa tu? Abu Bakar. Abu Bakar sebab apa? Dia risau, kalau Nabi kena seorang daripada depan, dia pergi depan. Depan. Kau belakang lah, pergi belakang pula. Kau pergi depan. Itu Abu Bakar. Dan seorang lagi, Suraqah cerita, aku nampak seorang lagi tu tenang tapi mulut dia cakap-cakap, baca sesuatu. Nabi SAW baca Al-Quran. Nabi baca Al-Quran sepanjang jalanan tu. Okey, dan riwayat lain dia kata apabila dia pecut je kuda dia, nak dekat kaki kuda itu tenggelam, lalu kuda tu bila tenggelam, dia tendang balik Suraqah ni keluar. Dia tendang keluar, jadi Suraqah jatuh. Okey, ada sesuatu tak konon ni, sebab kuda aku tak pernah buat macam ni. Kan, jadi orang Arab dulu dia macam kereta kita lah. Myvi aku tak pernah rusak macam ni. Tak pernah buat ragam, tak pernah buat ragam macam ni, kan. Dia boleh tahulah binatang dah. Kuda aku tak pernah buat macam ni. Lalu dia keluarkan azlam. Azlam ni tenung nasib, tilik nasib. Dia ada 3 batang, macam 3 anak panah kocik lah. 3 anak panah kocik. Satu anak panah tulis ya, satu tulis tidak, satu tulis ulang balik. Kalau dia tarik ya, buat. Kalau tarik tidak, jangan buat. Kalau tarik satu lagi tu, ulang balik. So dia masuk dalam bokeh, dia akan tarik satu, dan dia akan campak, dia akan tengok apa tulis dah kat anak panah tu. Yang tu panggil azlam. Yang ni dilarang di dalam agama, sebab ia adalah unsur tilik nasib. Tilik nasib unsur apa? Kebodohan. Kenapa agama larang? Sebab dia adalah bodoh kan. Kenapa kau nak tilik? Benda tu bukan ada apa-apa pun, kan? Agama larang. Sebab tu kalau pergi ada orang tilik nasib, you tengok ni, tak ada. Agama larang benda ni, sebab dia adalah unsur kebodohan. Jangan buat. Jadi masyarakat Arab sebelum tu memang buat lah. Ada cara dia tilik macam tu. Kita kat Malaysia tilik, tengok tangan, tengok hari apa kau lahir. Yang ni juga bentuk tilik nasib, kan? Bersedih tilik, oh dia orang macam ni, dia ni lahir bulan ni. Itu panggil astrologi, kan. Okey. Jadi batah balik cerita tadi, Suraqah kata polik ni, jadi dia keluarkan tidak, dia baling, tulis tidak. Maksudnya jangan buat. Dia tak beli, kan? Dia tak beli. 800,000 kan, ulang tadi 800,000. Naik balik, koja balik, tenggelam, dan dia tendang balik, dia jatuh balik. Oh tak boleh. Tilik nasib balik. Baling tidak. Baling kali kedua tidak. Naik balik, koja balik, tenggelam, tondang. Kali ketiga ni lagi kasar. Lagi tondang keluar lagi, dia kata lagi kasar. Lalu baling kali ketiga, dia kata tidak juga. Mana benda ni tak pernah berlaku lah. 3 kali tidak. Jadi apabila dia dah takut, jadi dia jadi takut, kan. Ada dalam riwayat lain dia kata dia nampak asap di antara dia dengan Nabi dan juga Abu Bakar, dan juga Abdullah bin Uraiqid tu, dia nampak macam ada benda. Jadi dia rasa benda ni, ini bukan sesuatu yang pada tahap akulah, ini sesuatu yang besar, dan orang ni pasti berjaya kerana dia ditolong oleh sesuatu yang besar. Lalu apabila Suraqah nampak macam tu, dia minta izin kepada Rasulullah, boleh tak aku dekat? Rasulullah bagi dia dekat. Lalu dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jamin keselamatan aku. Dia tak peduli dah nak masuk Islam ke apa, dia kata jamin aku selamat esok, sebab dia rasa orang depan ni dia pasti menang. Jadi waktu dia menang, so aku perlukan jaminan dia. Jamin aku. Dan Rasulullah keluarkan surat daripada Abdullah bin Uraiqid, dia jamin Suraqah selamat daripada Rasulullah, bagi jaminan tu. So dia kena kopong kau, kena apa, yang ni ada surat tu. Ini cara orang dulu, tuan-tuan. Jadi bila nak balik itu, Rasulullah panggil. Bila dah pusing tu, kan, Rasulullah panggil balik Suraqah. Apa pendapat engkau? Aku melihat engkau memakai gelang Kisra.
gelang Kisra. Waktu ni Arab dia adalah masyarakat yang duduk kampung kabilah ni, kabilah. Kisra Parsi adalah satu kerajaan yang besar. Macam Amerika, syarikat hari ni kan. Tapi Amerika tu kecil je. Parsi lagi besar. Jadi besar. Apa pendapat engkau? Aku melihat engkau memakai gelang Kisra. Lalu Suraqah kata, Kisra bin Hurmuz, Kisra bin Hurmuz maknanya Maharaja Parsi tu aku pakai. Rasulullah kata ya. Lalu habislah cerita tu. Okey. Jadi tak lama sebenarnya apa yang Nabi bagi tahu ni, Nabi macam memberi satu profesi ataupun jangkaan. Bukan jangkaan lah, ini wahyu kan. Lepas Nabi Rasulullah wafat, Rasulullah wafat ya. Tak lama lepas tu, 6 tahun ke 7 tahun lepas tu, Empire Sasan di Parsi jatuh di tangan Umar. Lalu semua harta Parsi bawa balik ke Madinah, dan antara harta itu adalah gelang Kisra tu tadi. Umar yang tahu kisah ni, dia panggil Suraqah ni tadi, wahai Suraqah, ini gelang yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada engkau. Lalu apa kata orang-orang yang ada di sekeliling tu? Orang semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Jadi apa yang Nabi kata kat Suraqah tu benar berlaku. Tapi bukan waktu Nabi hidup, tapi selepas Nabi wafat. Okey. Jadi itu antara kisah sepanjang perjalanan tu. Banyak susah Nabi tuan-tuan. Saya nak cerita ni supaya kita dapat sedarlah apa yang kesusahan. Kita rasa hijrah tu macam naik kereta start enjin dah tak. Susah Rasulullah. Jadi sebab tu layak untuk kita ingat setiap tahun. Okey, Rasulullah pun sampai dah jalan-jalan tu lepas banyak peristiwa. Nabi sampai di Quba. Dalam riwayat dikatakan pada 8 Rabiul Awal. Nabi berhenti, Nabi bina apa di Quba? Masjid di Quba. Selepas beberapa hari, dalam 3-4 hari, Rasulullah keluar dan masuk ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan. Jadi kat sini nak beritahu juga sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan. Tuan-tuan dulu rasa bulan apa? Muharram kan? 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam. Bukan Okey. Yang diambil kira daripada hijrah sebenarnya adalah tahun tu. Tahun Nabi hijrah. 1 Muharram tu bukan sebenar Nabi hijrah. Nabi sampai. Yang ni adalah pengetahuan sejarawan dan juga para muhaddis memang tahu lebih kurang dalam Rabiul Awal Rasulullah sampai. Okey. Sebab tu yang tentukan jadi 1 Muharram ni awal tahun, bukan sebab tu. Ini ditentukan oleh Umar. Umar tentukan pada 1 Muharram. Okey tuan. Okey, jadi daripada cerita saya tadi tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu adalah ada beberapa kesimpulan lah. Ada 1-2 kesimpulan yang boleh saya buat, iaitu adakah kita ni bila susah sikit dia kita nak rasa hijrah lah, keluarlah daripada rumah aku ni, tak apa-apa keluarga kan, macam tu ke kita? Tak. Kenapa? Sebab Rasulullah tak keluar daripada kampung dia melainkan selepas berapa tahun? 13 tahun. Maknanya dia duduk di situ, dia ajak orang buat baik, sampaikan agama kan, beramal dengan agama. Maknanya kita tak putus asa sampai kita terhalang, barulah kita pindah. Kita pindah. Jadi kita jangan putus asa dengan sesiapa pun. Tak kisahlah sama ada pegawai kita ke dengan klien kita tak putus asa. Kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Kerana syurga Allah itu tingkatannya banyak. Tingkat syurga itu banyak tuan-tuan. Sampai dalam sebahagian riwayat, syurga itu, tempat kamu di syurga adalah pada ayat yang terakhir awak baca dalam Al-Quran. Jadi nak menunjukkan dalam Quran ada berapa ayat? 6236. Ada kata 666 kan? 6236. Jadi tingkatan syurga, Nabi kata ayat terakhir kau baca itulah tempat kau di
di syurga. Jadi tingkat sebenarnya banyaklah. Banyak. Jadi kita betapa kita beramal dengan agama ni, kita baca Quran, itulah tempat kita di syurga. Jadi kita tak putus asa dengan sesiapa, melainkan setelah roh ataupun nyawa kita dah sampai di halqum. Yang tu kita tak boleh nak buat apalah. Itu urusannya adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua tuan-tuan, kejayaan. Apa sahaja usaha kita, kejayaan ini tidak akan datang melainkan kita kena korbankan sesuatu juga. Kita kena give up, kita kena tinggalkan satu benda yang kita suka dan kita nak sangat, tapi benda tu tak baik untuk kita. Kita kena tinggalkan juga, untuk Allah bagi kita benda yang lebih baik. Tinggalkan sesuatu yang kita suka, yang kita inginkan, dan benda tu tak baik, untuk Allah bagi kita benda yang lebih baik. Itu pengajaran hijrah. Nabi terpaksa tinggalkan Mekah. Nabi kata apa kat Mekah tadi? Engkaulah bumi yang paling aku sayang. Kalau tak kerana aku dikeluarkan, aku tak keluar. Jadi Nabi terpaksa tinggal juga. Tinggalkan Mekah. Lepas tu tak lama pun, dalam 8 tahun lepas Nabi tinggalkan Mekah, Nabi datang balik buka kota Mekah. Tahun ke-8 hijrah Nabi datang ke Mekah, Nabi buka balik kota Mekah. Lepas Nabi buka Mekah, sekarang ni Madinah di bawah Nabi, Mekah di bawah Nabi, dan seluruh semenanjung Arab di bawah Nabi. Tinggalkan satu tempat yang kecil, tempat yang buruk, pindah, tinggalkan, dan seluruh kerajaan semenanjung Arab di bawah Nabi SAW. Lebih daripada tu, zaman Nabi juga pernah berperang dengan Rom. Jadi Nabi dah buka empire yang besar. Omar lagi empire Islam yang lagi besar. Jadi tinggalkan daripada benda yang kecil, kita akan dapat benda yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari diriwayatkan Ahmad, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan gantikannya dengan apa yang lebih baik untuk engkau daripadanya. Kita tak akan tinggal, kalau kita tinggalkan sesuatu itu kerana Allah Taala, ada benda yang tak baik kita tak buat, tapi aku tak buat ni sebab aku nak pahala di sisi Allah. Kita tinggalkan kerana Allah. Nanti Allah tak suka kalau aku buat macam ni. Dia meleret-kan benda buruk ni. Kalau kita buat, dia meleret-leret tu tak. Kita buat satu je, kita nak ambil apalah contoh kan, kita ambil bukan benda tu je kita buat. Dia macam minum arak lah kan. Minum arak bukan minum arak je, wah happy tak. Lepas tu dia akan pogang sini, pogang sana, kacau orang sini, rosakkan benda, dia meleret. Jadi kalau kita buat, kita berhenti, aku berhenti buat benda ni kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi kita, gantikan dengan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan yang ketiga tuan-tuan, kesimpulan yang saya nak buat adalah kejayaan hijrah. Kejayaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dicapai melainkan setelah Nabi ini merancang strategi yang baik kan. Strategi itu. Dan juga setelah ramai orang turut bekerja sama kan. Nabi dah rancang, tapi kena ada orang yang bekerja juga kan. Yang tunjuk jalan tu Abdullah bin Uraikid, yang tunjukkan jalan kepada Nabi, itu bukan orang Islam pun. Itu bukan Islam, tapi Nabi gunakan juga dalam perjuangan menegakkan agama. Jadi semua orang sebenarnya kita boleh gunakan, masing-masing ada kepakaran masing-masing, kita gunakan kepakaran tu untuk menjayakan sesuatu misi di dalam agama. Tuan-tuan, dan saya nak tinggalkan dengan satu doa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan Nabi. Dalam ayat ni, dalam suratul Isra, Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi berpindah tu, jadi ini dalam surah Isra adalah ayat yang hujung-hujung Makki. Maknanya ayat yang turun di Mekah yang hujung-hujung. Sebab Nabi lepas tu Nabi pindah kan. Lepas Nabi pindah dipanggil ayat Madani kan. Jadi ayat Makki yang hujung-hujung. Allah Subhanahu wa taala sebut aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Nabi persiapkan Rasulullah. Allah kata kepada Nabi, dirikan salat daripada tergelincir matahari hingga ghasaqil lail, sehingga gelap malam. Daripada tergelincir sampai malam yang gelap. Waktu ni
arahan solat sudah diajar. Maksudnya lepas Isra Mi'raj lah. Isra Mi'raj dapat solat. Lalu Allah kata dirikan solat daripada tergelincir, iaitu solat zuhur, tergelincir matahari, zuhur lagi, asar, maghrib, isyak. Empat wa Qur'an al-fajr, dan Quran pada waktu subuh. Jadi ada lima subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran pada waktu subuh kana mashhuda, adalah disaksikan. Dirikan 5 solat dan jangan lupa banyakkan bacaan Al-Quran pada waktu subuh. Okey, itu. Yang jadi sebab tu sebahagian antara sunnah Rasulullah ni solat subuh lama kan. Saya pernah solat sekali, daripada masuk waktu tu sampai nak dekat nampak matahari, sampai nak nampak dah, nak naik matahari, nak terang dah, baru habis solat subuh tu. Lama lah. Maksudnya itulah sunnahnya, subuh solat lebih lama. Maksudnya sunnah. Tapi kalau tak mampu tak apalah. Ni untuk orang yang dah mampu boleh buatlah. Ataupun kalau dia tak mampu untuk solat, dia nak duduk baca Quran pun okey. Okey. Lepas tu Allah pesan lagi kepada Nabi, dah solat 5 waktu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan daripada sebahagian malam bangkitlah tahajud. Nafilah, benda yang sunat untuk engkau. Nabi, Allah siapkan solat 5 waktu, lepas tu bangkit, jangan lupa bangkit tahajud. Ini untuk satu misi yang besar tuan-tuan. Okey. Lepas tu doa kepada Allah. Allah ajar doa ni. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Masya-Allah. Wahai Tuhan aku, masukkanlah aku di tempat masuk yang sidq, yang benar dan yang baik, dan keluarkan aku daripada tempat keluar, daripada tempat keluar yang baik juga. Yang ni masukkan aku di satu tempat yang baik dan keluarkan aku dalam keadaan baik juga, dan jadikan untuk aku di sisi engkau sultanan, kuasa, ataupun bukti, nasira, yang membantu aku. Jadi ini juga mengajar kita, kadang-kadang orang ni dia nak keluar daripada suatu masalah atau keluar daripada suatu tempat, dia keluar dulu baru dia fikir nak masuk mana ni. Allah kata tak, fikir dulu nak masuk mana. Minta dengan Allah, ya Allah masukkan aku pada suatu tempat, bila aku dah ada tempat tu, keluarkan aku dalam keadaan baik dan benar. Yang ni juga semua daripada kita dalam satu situasi, sedang masuk dalam satu situasi dan sedang keluar daripada satu situasi. Jadi kita minta Nabi, Allah ajar Nabi baca doa ni waktu Nabi nak keluar daripada Mekah. Jadi Allah ajar Nabi ni doa ni, dan kita juga sedang mengalami satu situasi. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah masukkan aku tempat yang benar dan yang baik dulu, barulah kita keluar. Jangan keluar dulu, jangan keluar dulu melainkan dah ada tempat yang baik. Ini contoh orang bila nak berhenti kerja lah kan. Berhenti dulu lah. Kang sok carilah kerja mana, jangan. Ada kerja yang baik barulah kita keluar. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama beri kita petunjuk di atas peristiwa hijrah. Jadi samalah juga, saya minta maaf lah ada salah silap di atas sebarang sepanjang perjalanan majlis ini. Saya minta Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk. Nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan balik kepada pengurusinya.